Sebelum bersama Buma Win dari Bumi Kenyalang, antara laporan yang disediakan Puspanita KKMM sedia bantu ahli yang memerlukan. Buma, silakan. Terima kasih Nazri. Salam Ramadan, salam sejahtera. Prosedur operasi standard SOP bagi pembukaan rumah-rumah ibadat bukan Islam khususnya di Sarawak tertakluk kepada Kerajaan Negeri. Menteri Perpaduan Negara Dato' Halimah Mohamed Sadiq berkata, kementeriannya hanya bertanggungjawab ke atas pemantauan serta penyediaan SOP. Menteri-menteri kita yang formulatekan SOP itu dan bila Jawat JAKIM menyediakan SOP untuk masjid dan surau, kita di peringkat kementerian kita sediakan SOP untuk rumah ibadat agama-agama lain. Dan bila kita bentangkan kepada mesyuarat khas menteri-menteri itu, selepas diterima kita akan angkat SOP yang berkenaan kepada kerajaan negeri. Kerana dari segi persetujuan pembukaan satu-satu rumah ibadat agama lain ni, dia bergantung kepada persetujuan kerajaan negeri. Dia bukannya atas kuasa di peringkat kementerian. Datuk Halimah berkata demikian kepada pemberita di Kuching selepas melakukan kunjungan hormat ke atas timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugambas yang juga Menteri bertanggungjawab menjaga unit hal ehwal agama-agama lain. Terdahulu beliau melakukan kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia. Kunjungan itu antara lain membincangkan perancangan pembangunan yang akan dilaksana kementeriannya selain peranan KPN dalam agenda perpaduan nasional. Datuk Halimah dijadualkan menghadiri program santai bersama rukun tetangga bahagian Kuching pada esok sebagai antara pengisian lawatan kerja rasmi 2 hari beliau ke Sarawak. Persatuan Suri dan Anggota Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia Puspanita Cawangan Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia KKMM sentiasa bersedia menghulurkan bantuan bagi membantu warga KKMM yang memerlukan. Penaungnya Datin Nordlin Samsul Bahari yang juga isteri kepada Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata, kebajikan dan pendidikan keluarga besar KKMM akan terus diberi keutamaan. Datin Norlin mengakui bahawa warga kerja KKMM terutama golongan wanita mempunyai cabaran yang tinggi dan menghadapi pelbagai kekangan dalam menguruskan keluarga. Beliau berkata sebagai barisan hadapan, beliau menyeru warga kerja KKMM tampil untuk mendaftar sebagai ahli puspanita agar tidak dipinggirkan dan mudah mendapat bantuan yang disediakan. Beliau berucap demikian pada majlis kunjungan kasih di Auditorium Kecil P. Ramlee RTM Kuching. Dalam program santai itu, beliau turut mengadakan sesi soal jawab bersama warga kerja KKMM bagi mendengar masalah dan cadangan yang diperlukan. Beliau juga menyampaikan sumbangan kepada 12 penerima yang terdiri daripada warga kerja KKMM yang mempunyai anak orang kurang upaya, penyakit kronik dan ibu tunggal. Terdahulu, Datin Norlin Syamsul berkesempatan ditemu bual di Konti Sarawak FM. Persatuan Suri dan Anggota Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia Puspanita menyasarkan penambahan ahli seramai 20% daripada jumlah keahlian sedia ada tahun ini. Pengerusi Puspanita Cawangan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM Suliani Mat Zain menyatakan sasaran tersebut adalah kira-kira 360 orang daripada seramai 1,800 jumlah keahlian semasa. Suliani Mat Zain berkata ini akan dilaksanakan menerusi program Turun Padang untuk menambah keanggotaan yang turut menawarkan pelbagai manfaat terutama golongan anak-anak ahli puspanita. Jelasnya meskipun situasi berubah dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP ini, Puspanita tetap akan meneruskan program-program berbentuk kebajikan. 2 program trust yang diteruskan ialah Tabung Latihan dan Agama yang menjurus kepada pendidikan anak-anak ahli dan Tabung Puspadara iaitu bantuan kepada ahli yang mempunyai penyakit kronik seperti kanser. Suliani berkata demikian ketika ditemu ramah dalam cerita Pagi Sarawak di RTM Kuching pagi tadi. Kuching merupakan acara keempat anjuran Puspanita dalam tempoh PKPP yang turut dihadiri oleh penaung Puspanita Cawangan KKMM Datin Norlin Samsul Bahari.
Susulan sambutan ulang tahun ke-50 rukun negara yang dirasmikan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di Putrajaya semalam, rata-rata masyarakat menyambut baik bahawa kelima-lima rukun itu perlu terus diperteguhkan selain perlu ada dalam setiap sanubari individu bagi mengekalkan perpaduan di negara ini. Sebagai seorang rakyat Malaysia, saya sangat bersyukur kerana di negara kita ni kita ada undang-undang rukun negara yang kita ikuti, di mana rukun negara ni telah kita belajar, telah kita ketahui sejak kita di sekolah rendah lagi. Di situ dia dapat memupuk semangat-semangat dalam 5 prinsip rukun negara tu. Okey, saya harap kita sebagai rakyat Malaysia terus berpegang kepada rukun negara untuk mempertahankan keharmonian dan kesepakatan kita di negara Malaysia ni lah. Sebagai rakyat Malaysia, saya rasa banggalah sebab selama 50 tahun tu kita dapat mengekalkan keamanan dari segi perpaduan, walaupun kita pelbagai agama dan bangsa, tapi disebabkan 5 rukun negara tu kita dapat kekalkan semua yang dengan baiklah. Sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya berbangga dengan rukun negara yang sedia ada sekarang ini, kerana melalui rukun negara lah kita dapat merapatkan hubungan silaturahim di kalangan rakyat Malaysia. Bagi saya sebagai seorang guru tabika ataupun sebagai rakyat Malaysia itu sendiri, rasanya pelancaran ini bukan sahaja mendekatkan kita lagi kepada rasa sayang kita akan negara, tetapi juga ianya menyematkan lagi rasa bangga kita sebagai seorang rakyat Malaysia, tambahan lagi di musim PKP ini. Seperti yang kita sedia maklum, semalam merupakan satu tarikh yang amat bahagia untuk kita lah sebagai rakyat Malaysia. Semalam kita diisyaratkan bahawa rukun negara sudah mencapai jubli emas 50 tahun. Okey, insya-Allah sebenar 31 Ogos nanti benda ini kita akan launching bersama dengan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Okey, saya sebagai rakyat Malaysia, saya sangat berbanggalah kerana kesepaduan masyarakat, keharmonian masyarakat yang berbilangkan, khususnya kita Sarawak, berbagai etnik yang ada. Jadi bagi saya rukun negara. Baik, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nazri di Angkasa Puri. Silakan Nazri.